Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita teruskan pembelajaran bab 3, pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey, dalam bab ini kita akan belajar tentang bagaimana pergerakan bahan boleh keluar masuk melalui membran plasma, keluar dan masuk sel melalui membran plasma. Okey, so merentasi membran plasma. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, perlu tahu dulu kenapa perlunya bahan bergerak merentasi membran plasma. Perlu ingat bahawa membran plasma itu adalah satu komponen yang membentuk sel. Okay? So sel itu sendiri adalah hidup. Sel itu hidup. Jadi bila sel itu hidup, dia perlu menjalankan proses hidup yang melibatkan pergerakan bahan dari persekitaran luar sel, sama ada bahan-bahan itu untuk digunakan bagi meneruskan proses hidup bagi sel tersebut. Jadi bukan semua bahan boleh masuk ke dalam sel dan juga bukan semua bahan yang boleh keluar daripada sel. Jadi pada masa yang sama juga sel akan menghasilkan bahan-bahan buangan kerana dia juga menjalankan proses respirasi. Jadi bahan memang perlu bergerak sama ada masuk ataupun keluar daripada sel supaya sel boleh meneruskan proses hidupnya. Okey, jadi sebelum kita belajar dengan lebih lanjut bagaimana pergerakan bahan masuk dan keluar daripada sel, bagaimana membran plasma itu mengawal atur pergerakan bahan keluar masuk sel, kita lihat dahulu mengapa perlunya bahan-bahan ini bergerak merentasi membran plasma. Okey, keperluan yang pertama, kenapa perlu bahan-bahan itu bergerak? Pertama, untuk mengekalkan nilai pH yang optimum. Contoh, untuk mengekalkan nilai pH ni, siapa yang perlu kekalkan nilai pH? Maksudnya nilai pH itu tidak terlalu berasid atau tidak terlalu beralkali. Jadi nilai pH itu sesuai untuk sel. Jadi nak mengekalkan nilai pH, perlukan pergerakan molekul air contohnya. Jadi untuk mengekalkan nilai pH itu, perlu kekalkan kepekatan bendalir di dalam sel. Okey, yang kedua, untuk mendapatkan nutrien. Okey, sel perlukan nutrien untuk metabolisme. Okey, kalau awak nak tahu metabolisme itu apa? Okey, metabolisme itu ialah tindak balas yang berlaku di dalam sel, tindak balas kimia. Okey, tindak balas kimia yang berlaku di dalam sel. Apa sahaja tindak balas kimia yang berlaku di dalam sel, kita panggil dia metabolisme. Okey, nanti kita akan perhalusi apakah contoh tindak balas kimia yang berlaku di dalam sel. Itu nanti kemudian. Cuma cikgu nak awak faham bila kita sebut metabolisme, metabolisme bermaksud semua tindak balas kimia yang berlaku di dalam sel. Okey, jadi untuk melakukan tindak balas kimia tersebut, sel memerlukan nutrien. Jadi daripada mana nak dapat nutrien? Daripada luar sel. Jadi sebab itu bahan daripada luar sel mesti masuk ke dalam sel. Nak masuk, dia perlu merentasi membran plasma. Okey, itu keperluan yang kedua. Keperluan ketiga adalah sel perlu menyingkirkan bahan toksik. Selepas berlakunya tindak balas kimia, contohnya respirasi sel. Jadi, hasil daripada respirasi sel itu, dia akan singkirkan bahan buangan. So, bahan buangan yang bertoksik tidak boleh kekal berada dalam sel, jadi dia perlu bergerak keluar merentasi membran plasma. So, ini adalah 3 keperluan mengapa perlunya pergerakan bahan berlaku merentasi membran plasma, sama ada bahan itu masuk ke dalam sel atau bahan itu keluar daripada sel. Okey, sekarang kita nak lihat, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang proses-proses bagaimana pergerakan bahan itu berlaku, kita kenal dahulu
membran plasma. Kita perlu mengenali membran plasma. Kenapa kena kenal? Bila kenal baru kita cinta. Kalau tak kenal, kita tak faham. Kita tidak mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Jadi, sama juga. Kita perlu kenal dahulu struktur membran plasma supaya kita boleh memahami bagaimanakah pergerakan bahan itu boleh berlaku. Okey, jadi untuk hari ini kita perhatikan struktur membran plasma. Okey, kalau awak lihat, membran plasma ini terdiri daripada asasnya ada dua lapisan. Okey, dua lapisan ni kita panggil dia dui. Dui lapisan. Okey, dui lapisan fosfolipid. Okey, so ini adalah dua lapisan fosfolipid. Ini satu fosfolipid, ini lagi satu fosfolipid. Jadi ada dua lapisan fosfolipid yang kita panggil dui lapisan fosfolipid. Okey. Di antara lapisan dui lapisan fosfolipid ini ada kolesterol. Okey, nanti kita belajar apa fungsi dia. So ada kolesterol. Kemudian ada juga satu protein yang kita panggil dia protein pembawa. Ini protein pembawa. Ada juga satu lagi protein yang kita panggil dia protein liang. Macam mana nak beza? Senang saja. Protein liang, dia ada liang. Ini ada laluan dekat tengah-tengah protein tu. Kalau protein pembawa, dia tak ada. Okey. Kemudian pada permukaan luar, kalau kita lukis sel, lapisan luar, ini bahagian persekitaran luar sel, ini bahagian persekitaran dalam sel. Okey. So ini persekitaran luar. Ini adalah persekitaran dalam sel. Itu ada cytoplasma ni. Okey. So, kalau kita lihat daripada bahagian luar, pada permukaan dui lapisan fosfolipid yang di luar ini, ada satu struktur yang kita panggil glycolipid. Dia melekat pada fosfolipid. Okey. Kalau dia melekat pada protein pembawa, kita panggil dia glycoprotein. Kalau dia melekat pada kepala lipid ni, kita panggil dia glycolipid. Kalau dia melekat pada protein pembawa, kita panggil dia glycoprotein. Okey, senang saja. Dua lapisan fosfolipid, dia ada kepala lipid. Kepalanya lipid. Bahagian kepala yang kepala ni dia bersifat hidrofilik. Dan dia ada bahagian ekor yang tidak berkutub bersifat hidrofobik. Okey, nanti kita tengok. Okey. Model yang dilukis ini dikenali sebagai model Mozart-Bendali. Dia diperkenalkan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Apa yang mereka buat? Model Mozart-Bendali ini disusun oleh molekul fosfolipid yang disusun dalam dua lapisan, dua molekul yang disebut sebagai dui lapisan fosfolipid. Ni. Dan ada protein yang terbenam di antara lapisan tersebut. Jadi, kehadiran dui lapisan fosfolipid ini memisahkan persekitaran dalam sel daripada persekitaran luar sel. Jadi kalau tengok gambar macam ni, nama model ini ialah model Mozart-Bendali. Tugasan awak ialah pertama, lukis model membran plasma dan labelkan komponen yang berkaitan.
Okey, ni tugas awak buat dalam buku nota, lukiskan model, lukiskan semula model mozaik bendalin ini siap dengan label sekali. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok. Tadi cikgu dah bagi tahu tentang glycoprotein dan glycolipid. Awak lihat tadi kan? Di sini ni ada glycoprotein yang melekat pada protein pembawa dan ada glycolipid yang melekat pada kepala fosfolipid. Okey, apa fungsi kedua-dua ni? Glycolipid dan glycoprotein. Okey, kita nak tengok apa fungsi dia. Okey, glycoprotein dan glycolipid bertindak sebagai reseptor hormon. Okey, apa maksud reseptor hormon? Dia akan mengesan kalau ada hormon yang menghampiri membran plasma, reseptor hormon iaitu glycoprotein dan glycolipid akan mengesan kehadiran hormon tersebut. Contoh hormon insulin. Okey, kalau ada banyak hormon insulin di luar daripada sel tu, maka dia akan dikesan oleh glycoprotein. Okey, apa tujuan dia mengesan? Okey, untuk menstabilkan membran dengan membentuk ikatan hidrogen dan air dan bertindak sebagai antigen untuk mengenal pasti sel. Okey, glycoprotein dan glycolipid ni ingat ya, dia adalah rantai karbohidrat. Okey, dia adalah rantai karbohidrat. Maksudnya dia dibentuk oleh karbohidrat. Okey, glycoprotein dan glycolipid ini adalah rantai karbohidrat. Okey, maksudnya kalaulah ini sel, membran sel, ada saja insulin datang, maka glycoprotein yang melekat pada protein, so glycoprotein ni akan mengesan hormon yang datang. Okey. Dan bagaimana selain daripada tu, dia juga adalah penstabil. Dia yang stabilkan membran sel supaya keadaan permukaan membran sel itu sentiasa kekal. Dan bagaimana dia cara dia stabilkan? Dia membentuk ikatan hidrogen dengan air. Maksudnya glycoprotein ni dia akan terikat dengan molekul air. Glycoprotein dia akan terikat dengan molekul air supaya membran plasma dalam keadaan stabil. Okey, dan dia juga bertindak sebagai antigen untuk mengenal pasti sel. Ada antigen. Yang kita sebut antigen tu, okey, bagi membran plasma antigennya adalah glycoprotein dan glycolipid. Okey, boleh faham tak tu? Tak apa, perlahan-lahan nanti kita akan lebih faham. Okey. Kemudian, okey, ada lagi struktur pada membran plasma yang kita panggil apa? Kolesterol. Tengok balik kolesterol. Di mana kolesterol berada? Kolesterol dia berada di antara lapisan fosfolipid ini. Okey, apa fungsi kolesterol? Okey, menstabilkan dan menguatkan membran plasma. Jadi, dengan adanya kolesterol, maka membran plasma akan menjadi lebih fleksibel dan kurang telap terhadap bahan larut air seperti ion. Apa maksud lebih fleksibel? Awak akan lihat bentuk membran plasma tu dia tak mudah patah, dia boleh lentur. Okey, kemudian dengan adanya kolesterol juga, maka ion-ion, okey, maksudnya membran plasma kita tu tidaklah terlalu telap kepada ion. Maksudnya ion tidaklah terlalu mudah untuk merentasi membran plasma. Okey. Sekarang kita nak fokus pula kepada ciri ni dua lapisan fosfolipid. Okey. Okey. Setiap molekul fosfolipid ini mempunyai kepala yang berkutub dan ekor yang tidak berkutub. Okey.
kepala yang berkutub ini bersifat hidrofilik. Okey, kepala yang hidrofilik. Hydro maksudnya air, filik tu maksudnya dia suka. Dia suka kepada air. Jadi kepala berkutub ini bersifat hidrofilik, suka kepada air. Dia tertarik kepada air. Dan bahagian ekor fosfolipid ini tidak berkutub dan bersifat hidrofobik. Fobik tu fobia, tak suka air. Maksudnya dia menjauhi air. Yang ni tertarik kepada air, kepalanya, ekornya menjauhi air. Okey. Apa fungsi fungsi lapisan fosfolipid ini? Okey, sifatnya fungsinya adalah untuk menghalang. Dia penghalang yang mengasingkan dua sisi membran. Maksudnya kalau ada dua lapisan membran, wujudnya dua lapisan tu, kalau kita lihat kenapa wujudnya dua lapisan membran tu ada di bahagian luar dan dalam, kerana dia dibina oleh apa? Dibina oleh kepala. Dibina oleh kepala. Ni pun kepala. Ekornya di sini, ekornya di sini. Kepala, semuanya berkutub. Kepalanya berkutub dan ekornya tidak berkutub. Kalau berkutub, dia saling menjauhi. Tidak berkutub, dia tak ada masalah. Sebab tu dia ekor menghadap ekor. Kepala dengan kepala dia tak boleh rapat sebab dia berkutub. Jadi dia berkutub, dia akan menjauhi kepala dengan kepala. Jadi yang boleh dekat sikit ni apa? Yang tidak berkutub ni lah ekornya. Jadi sebab itulah dia membentuk dua lapisan. Yang kita panggil dwi lapisan fosfolipid. Okey. Alright, sekarang kita nak kenal pula protein pula. Okey. Okey, sekarang tadi kita dah kenal dua lapisan fosfolipid, kita dah kenal kolesterol, kita dah kenal glycoprotein dan glycolipid. Sekarang kita nak kenal pula dua protein ini. Okey. Okey, ada dua protein, satu namanya protein pembawa dan satu lagi namanya protein liang. Okey, protein pembawa ni dia tak ada liang. Protein liang ni ada liang. Ada laluan yang memang dah khusus dah salurannya, saiz itulah liangnya. Okey, tu beza. Kalau protein pembawa, dia bertindak sebagai pengangkut. Dia yang membawa masuk molekul-molekul tertentu daripada luar sel masuk merentasi untuk melepasi membran plasma dan masuk ke dalam. Ataupun bahan daripada dalam boleh merentasi membran plasma keluar daripada sel. Okey, bahan tertentu. Maksudnya apakah bahan tertentu tu nanti kita tengok. Maksudnya bahan ini dia tak boleh masuk sendiri. Dia perlu dibantu oleh protein pembawa. Okey. Bahan yang kedua pula ialah bahan yang boleh tembus. Boleh menembusi liang ini kerana saiz dia sedang elok muat. Okey. Jadi untuk bahan yang boleh merentasi liang ini kita panggil bahan yang berbentuk dengan saiz tertentu atau ion tertentu, dia boleh lalu saja liang protein ini. Okey, sebab protein liang ni dia ada laluan. Dia ada liang. Okey. Sekarang kita nak tanya, kenapa nama model yang kita lukis itu bernama membran disebut model mozaik bendaleh? Kenapa nama dia ialah model mozaik bendaleh? Kenapa tak bagi nama lain? Soalan. Awak kan suka soal macam tu. Kenapa nama dia mozaik bendaleh? Okey. Pertama, lapisan fosfolipid. Ni lapisan fosfolipid tadi tu. Protein dan komponen lain tidak kaku. Maksudnya dia tak duk senyap, keras tu tak. Okey, kerana dia mempunyai ciri bendaleh. Maksudnya lapisan ini dia sentiasa beralun, dia tidak bergerak, dia tidak statik, keras tak. Jadi kalau awak tengok rupa lapisan membran plasma tu, dia tidak keras kaku macam kotak tu, tidak. Dia sentiasa beralun-alun begitu, mempunyai ciri bendaleh.
Yang kedua, molekul protein terapung di lapisan 2 fosfolipid itu untuk membentuk corak mozaik. Macam ni. Okay, tengok balik ciri ni. Okay, nampak? Bentuk dua lapisan fosfolipid ini dia tidak statik. Dan yang kedua, nampak tak? Protein-protein dia terapung-apung. Dia terapung-apung pada lapisan membran itu. Jadi sebab itu kita panggil dia bentuknya tu bentuk mozaik. Jadi bentuk corak macam mozaik. Maka oleh kerana model ini begitulah rupanya, maka kita panggil dia model mozaik bendali. Mozaik sebab susunan protein yang terapung itu. Bendali itu adalah sifat lapisan fosfolipid. Protein dan komponen lain itu dia tidak statik. Jadi nama model itu adalah model mozaik bendali. Okey. Bila dia dah membentuk membran plasma, apakah ciri-ciri membran plasma? Okey, apakah ciri membran plasma yang terbentuk? Yang pertama, membran plasma adalah membran separa telap. Ini sangat penting untuk awak ingat. Membran separa telap. Separa telap. Apa maksud tu? Separa telap. Maksud dia hanya membenarkan pergerakan bebas molekul tertentu sahaja. Maksudnya hanya molekul tertentu sahaja yang boleh melintasi yang boleh melintasi membran plasma. Jadi dia boleh mencegah atau membatasi pergerakan bahan yang lain. Ini ciri yang pertama. Ciri membran plasma yang pertama ialah bersifat separa telap. Apa maksud separa telap? Dia hanya membenarkan bahan tertentu sahaja yang boleh melintasinya. Bahan tertentu sahaja yang boleh melintasi. Bukan semua bahan boleh lalu. Siapa yang menentukan sifat separa telap ni? Ini adalah kerja siapa? Kerja lapisan fosfolipid dan juga protein tadi. Protein pembawa, protein liang, dia yang menentukan sama ada membran itu boleh telap kepada bahan itu atau tidak. Ciri membran separa telap ini terbentuk kerana adanya lapisan fosfolipid dan juga protein pembawa atau protein liang. Jadi ini sifat utama bagi membran plasma. Dia bersifat membran separa telap. Sekarang masa untuk buat latihan. Boleh pause dan jawab soalan. Tak perlu lukis raja. Nombor 2. Soalan 3.